Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kata 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Hubungan dua hala Malaysia-Jepun secara rasmi dinaik taraf kepada perkongsian komprehensif strategik. Perdana Menteri optimis ia akan buka lebih banyak peluang kerjasama terutama dalam beberapa bidang baharu sekaligus beri manfaat kepada kedua-dua negara. 70% daripada kandungan media sosial yang dibuang daripada platform media sosial mengandungi promosi jualan haram dan penipuan dalam talian. Ini sekaligus menafikan dakwaan kononnya kandungan yang dibuang di platform media sosial kerana mengkritik Menteri Komunikasi atau Kerajaan Perpaduan. Menurut Menteri Komunikasi, 25,642 kandungan memudaratkan direkodkan tahun ini berbanding 1,019 pada 2022. 18,140 kandungan merupakan penipuan dan penjualan haram. Isu kediaman pelajar di IPT, Kementerian Pendidikan Tinggi akan bincang dengan institusi pendidikan terlibat bagi kenal pasti universiti yang memerlukan penyelesaian berkaitan kediaman pelajar. Menterinya berkata beliau telah dimaklumkan terdapat beberapa universiti yang perlu selesaikan isu itu dengan kadar segera. Lebih RM676 juta diperuntukkan tahun ini untuk pembangunan pekebun kecil getah di seluruh negara. Pengerusi RISDA menyatakan separuh daripada jumlah itu disalur melalui program tanam semula getah. Jelas beliau, RISDA sentiasa membuka ruang dan peluang kepada individu yang berminat untuk membangunkan industri getah negara serta menjadi sebahagian daripada warga pekebun kecil RISDA. Sejajar itu, pelbagai program ditawarkan yang mencecah nilai lebih RM38,000. 4 rumah pam air di jajaran projek RTB Sungai Belat Kuantan melegakan hampir 25,000 penduduk yang saban tahun dilanda banjir, terutamanya pada musim monsun timur laut. Rumah pam tersebut dibina di Kampung Teluk Mahang, Kampung Bunut Rendang, Kampung SC Batu Empat dan Kampung Kurnia. Meski berlaku beberapa siri hujan, namun rumah pam tersebut berjaya mengekang kejadian banjir di kampung terlibat. Kes kemalangan babitkan pelajar lelaki maut dilanggar sebuah kereta dipandu pegawai kanan polis di Meru, Ipoh. Ketua Polis Negara beri jaminan siasatan akan dilaksana secara telus dan adil. Arahan berkenaan telah dikeluarkan kepada Ketua Polis Daerah Ipoh, Ketua Polis Perak dan Pengarah JSPT Bukit Aman. Dalam pada itu, pegawai kanan polis terbabit direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan. Ini bagi membantu siasatan kes kemalangan maut membabitkan pelajar lelaki berusia 17 tahun di SMK Jati di Meru semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh berkata lelaki berusia 44 tahun itu disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kemalangan berlaku pada pukul 12.40 tengah hari melibatkan sebuah kereta yang dipandu suspek serta motosikal yang tunggang pelajar tersebut. Masih mengenai kes pelajar maut dilanggar kereta, KPM akan tawar khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa. Menterinya berkata KPM amat bersimpati dengan kejadian menimpa pelajar berkenaan. KPM pada masa sama berharap siasatan segera dapat dilakukan. 30 wanita warga asing dipercayai terlibat dalam kegiatan pelacuran ditahan di ibu negara. Kesemua mereka dicekup dalam serbuan berasingan di 3 premis di Jalan Pasar Baharu, Jalan Pudu dan Jalan Imbi. Ketua Polis Daerah Dang Wangi memaklumkan kesemua wanita terbabit berusia antara 23 hingga 59 tahun itu direman 4 hari bagi membantu siasatan. Susulan laporan kes COVID-19 meningkat, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menasihatkan masyarakat untuk mengambil langkah berhati-hati. JAKIM akan bekerjasama dengan MAIN dan JAIN untuk mengambil langkah proaktif dalam ruang lingkup Hal Ehwal Agama bagi menghadapi wabak tersebut. Langkah ini bagi memastikan tempat perkumpulan ramai umat Islam seperti di masjid dan surau dapat mengambil pencegahan awal. Kita beralih ke perkembangan banjir. Penduduk terjejas di Kelantan terus catat peningkatan. Untuk mengetahui perkembangan semasa bersama wartawan lokasi Majidah Ismail. Majidah, bagaimana situasi ketika ini?
Baik, terima kasih Ifa. Situasi banjir terkini di Kelantan semakin meningkat dengan jumlah penduduk yang dipindahkan di pusat pemindahan banjir semakin bertambah. Menurut info bencana JKM, sehingga jam 6 petang tadi terdapat 3,600 individu daripada 1,116 keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan banjir PPS berbanding 2,754 petang tadi. Kesemua penduduk berlindung di 15 buah pusat pemindahan sementara yang beroperasi di 3 daerah, iaitu di Pasir Mas, di Tanah Merah dan juga di Kuala Krai. Dan Jajahan Pasir Mas menyaksikan paling ramai penduduk terjejas yang dipindahkan setakat ini, iaitu 3,248 orang, melibatkan 1,020 keluarga yang berada di 9 PPS. Dan PPS SK Sri Rantau Panjang 2 menjadi PPS paling ramai penduduk yang dipindahkan, iaitu 1,192 daripada 409 keluarga. Di Pasir Mas ini merupakan gelombang banjir kali ketiga, dan kebanyakannya merupakan bekas penghuni di PPS sebelum ini, dan difahamkan hampir 30 buah kampung dan taman di jajahan ini dinaiki air sejak kemarin, menyebabkan mereka terpaksa berpindah ke PPS. Antara kampung terlibat ialah Kampung Guau Tok Deh, Tasik Bakung, Kampung Lacang dan beberapa buah kampung di sekitar. Dan sementara banjir di Tanah Merah dan Kuala Krai pula bertambah pulih apabila lebih ramai penduduk yang terjejas banjir yang berada di PPS sebelum ini sudah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing berikutan cuaca yang kembali baik, dan juga air di kawasan mereka sudah mulai surut. Dan di Tanah Merah hanya tinggal 213 penghuni daripada 62 keluarga yang berada di 3 PPS, iaitu di Balai Raya Padang Kijang, SMUA Kajang dan SK Kulim. Sementara itu, di Kuala Krai, 3 PPS masih beroperasi, iaitu di Pejabat Veterina di Sekolah Kebangsaan Bangor Gucil dan SK Cenulang dengan 135 penduduk melibatkan 34 buah keluarga. Public Info Banjir pula melaporkan kebanyakan sungai utama menunjukkan air masih bertahan. Hanya Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas merekodkan bacaan 10.45 meter melebihi paras bahaya, manakala lain-lain sungai utama di Kelantan melepasi paras waspada. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai info terkini banjir untuk Kanta 744. Kembali kepada Eva di studio. Silakan Eva. Baik, terima kasih Majidah. Sementara itu di Terengganu, setakat pukul 6 petang tadi, 44 PPS dibuka di 6 daerah yang menempatkan 2,724 penduduk. Daerah yang terjejas Hulu Terengganu, Setiu, Kemaman, Dungun, Besut dan Marang. Daerah paling terkesan Dungun dengan lebih 1,500 berlindung di 14 PPS. Sementara itu, Pengarah JBPM Pahang ingatkan ibu bapa agar sentiasa awasi anak-anak ketika musim tengkujuh untuk elak kejadian tidak diingini. Beliau pada masa sama mengingatkan orang awam agar kurangkan atau hentikan terus aktiviti di air ketika ini. Perhilitan Perak sahkan kehadiran seekor harimau belang berkeliaran di laluan sekitar kampung orang asli Tonggang ke Kem PGA Ulu Kinta sejak 2 hari lepas. Pengarahnya berkata buat masa ini pihaknya menerusi unit harimau sedang melakukan pemantauan rapi. Selain akan memasang perangkap khas di lokasi terbabit, Perhilitan Perak juga berusaha untuk memastikan haiwan berkenaan kembali ke habitat asalnya di hutan simpan Bukit Ulu Kinta. 390 aduan awam membabitkan pelbagai kes berkaitan kepenggunaan diterima KPDN Melaka bagi tempoh Januari hingga awal Disember ini. Pengarahnya memaklumkan antara aduan yang diterima membabitkan transaksi dalam talian. Ini termasuk 25 aduan pakej umrah membabitkan kes seperti tertipu dengan promosi ditawarkan, terdapat kos tambahan dan caj tersembunyi. Selain penginapan disediakan tidak seperti di iklan serta gagal menunaikan ibadah umrah akibat ditipu. 466 kes penderaan dan pengabaian iaitu penderaan fizikal, seksual, emosi dan pengabaian kanak-kanak direkodkan JKM Kedah bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Kes kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah juga turut menunjukkan peningkatan sebanyak 156 kes. Raja Puan Muda Kedah bertitah pendekatan menyeluruh perlu dalam usaha meningkatkan infrastruktur dan akses kepada pendidikan serta kesihatan dan menangani ketidaksetaraan ekonomi.
Usaha memperkasa sains, teknologi dan matematik STI terus diperluas. Ini bagi meningkatkan penyertaan generasi muda dalam bidang pendidikan STEM. Satu jawatankuasa STEM juga akan dibentuk untuk membawa STI dalam masyarakat dan juga kepada bidang pekerjaan dan sektor-sektor industri utama. Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, inisiatif tersebut mampu memberi impak positif terhadap usaha pembudayaan STI di peringkat akar umbi. 1,600 pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan dan berpendapatan rendah di 8 negeri menerima bantuan kelengkapan sekolah. Ia bersempena program Kembali ke Sekolah 2024. Melalui program ini, sebanyak 8 siri penjelajahan akan diadakan. Kedah merupakan lokasi keempat selepas Sarawak, Selangor, Pahang dan akan diteruskan ke Perak, Johor, Kelantan serta Sabah. Malaysia akan dapatkan bekalan bawang dari China dan Pakistan. Ia susulan keputusan India melarang ekspor bawang hingga Mac tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, langkah itu tidak akan menyebabkan perubahan ketara kepada harga runcit bawang. Pada 8 Disember lepas, India telah melarang ekspor bawang bagi meningkatkan bekalan domestik selain membendung inflasi pengguna di negara itu. 5.69 bilion ringgit daripada Belanjawan Sarawak 2024 diperuntukkan untuk pembangunan luar bandar. Ia bukti komitmen berterusan negeri itu untuk merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar negara. Rakyat luar bandar dilihat masih ketinggalan dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kehidupan sosial, selain turut membina masa depan Sarawak yang lebih baik, sejahtera dan mampan. Pengeluaran minyak mentah dan kondensat mencatat 45.9 juta tong pada suku ketiga 2023. Angka itu meningkat 0.3% berbanding tahun lepas. Melalui kenyataan Ketua Perangkawan, kenaikan itu disumbang oleh kondensat yang mencatat pertumbuhan 16.2% berbanding 11.3% pada suku sebelumnya. Dari segi komposisi, minyak mentah menjadi penyumbang tertinggi sebanyak 72.1%, manakala kondensat merangkumi 27.9%. Petros melalui cabang runcit gas petroleum cecair LPG Petros Niaga komited untuk memastikan pegalan berterusan silinder LPG 14 kg bersubsidi di seluruh negeri. Petros berkata untuk mengelakkan pembaziran, pelanggan dinasihatkan agar melakukan pertukaran satu kepada satu silinder sebaik sahaja habis digunakan. Pelanggan turut diingatkan bahawa tiada kos tambahan apabila mereka bertukar kepada silinder LPG lain kepada silinder LPG Petros atau gas Petronas. Pertumbuhan jumlah keseluruhan industri TIV sektor otomotif kukuh tahun ini. Untuk itu, Persatuan Otomotif Malaysia menjangkakan TIV tahun ini mencipta rekod paras tertinggi sekaligus memecah rekod dalam sejarah iaitu 720,658 unit yang dicatat tahun lalu. Setakat Oktober, jumlah jualan tahunan melonjak kepada 646,840 unit berbanding 578,918 unit yang dicatat bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Momentum itu dijangka kekal pada 2 bulan terakhir 2023. Kemusnahan besar kawasan kediaman semakin buruk di kamp pelarian menjadikan Gaza kini lokasi tidak layak dihuni manusia. Pesuruhjaya UNRWA berkata, penduduk Gaza kini bersesak-sesak di kurang 1/3 daripada wilayah asal berhampiran sempadan Mesir. Beliau menegaskan kemasukan pelarian ke Rafah meningkat 4 kali ganda daripada penduduk asal bandar itu. Rafah kini menerima lebih 1 juta orang dan tidak mempunyai sumber yang mencukupi. Seorang juru kamera Al Jazeera maut dalam serangan tentera Zionis di Khan Yunis, Samir Abu Daka meninggal dunia akibat kecederaan selepas mengalami pendarahan teruk. Dia cuba berlindung di kawasan berhampiran sekolah Farhan sementara menunggu bantuan. Bagaimanapun, pasukan pertolongan cemas tidak dibenarkan masuk ke kawasan berkenaan yang dikepung tentera Zionis. Kanta 744 berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.